A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta bahasa Arab sekalian, berjumpa lagi dengan saya, Rizka Rivenski, dalam siri pembelajaran bahasa Arab. So, pada hari ini kita akan belajar tentang Al-Masdar. Al-Masdar merupakan kata terbitan. Baiklah, sebelum kita pergi jauh, mari sama-sama kita like, subscribe dan komen di channel ini. Semoga kita dapatkan update dan pembahasan sama-sama kita bahas bahasa Arab, insya-Allah. Okey, baiklah. Apa itu al-masdar? Secara bahasa, masdar berarti sumber atau asal. Mengapa dinamakan demikian? Kerana menurut sebagian ulama nahwu, masdar merupakan asal kepada isim-isim mushtaq. Apa itu isim-isim mushtaq? Adalah kata nama yang diambil dari perkataan lain. Contohnya, isim fa'il, kata nama pelaku, seperti pencuri. Pencuri ni kita ambil daripada perkataan lain, ada asalnya. Dan juga isim maf'ul dan sebagainya. Okey, yang seperti yang dicuri. Okey. Dan secara istilah, yang dimaksud dengan masdar adalah isim makna yang mengandung makna perbuatan yang tidak menunjukkan masa dan pelaku. Okey, ada beberapa poin yang sangat penting dari takrif ini secara istilah. Yang pertama adalah al-masdar adalah jenis kata nama, dia bukan kata kerja. Yang kedua adalah dia mengandungi makna perbuatan. Okey, akan tetapi tidak menunjukkan masa dan pelaku. Okey, kita tengok contoh dia. Seperti perihal kita nak katakan berenang di sini. Tapi kita tak nak jelaskan siapa dan bila yang mengerjakan. Berenang ni satu benda yang perbuatan. Akan tetapi di sini kita tak nak jelaskan bila dan siapa yang berenang. So, kita guna masdar di sini. Contohnya, as-sibahatu mufidatun lil jismi. As-sibahatu mufidatun lil jismi. Berenang, as-sibahatu mufidatun lil jismi. Okey. As-sibahatu di sini adalah masdar. Okey. Yang bermaksud berenang. Ada makna perbuatan di sini. Akan tetapi, bila kita tanya soalan, siapa yang berenang dan bila berenang, ini tidak dijelaskan. Itulah fungsi masdar. Dia general. Namun, jika kita nak jelaskan sesuatu perbuatan, tapi nak jelaskan beserta masa dan pelakunya, di sini kita perlu gunakan fi'al. Contohnya, kata yasbahu, dia sedang berenang atau akan berenang. Perkataan yasbahu merupakan kata fi'al mudhari'. Ia mengandungi masa, iaitu masa sekarang atau akan datang, dan pelakunya adalah dia, seorang lelaki. Okey, kita tengok lebih jelas lagi perbandingan antara masdar dan fi'il. Di sini saya datangkan 3 aspek, iaitu dari aspek makna tindakan. Okey, fi'il ada makna tindakan, masdar pun ada makna tindakan. Ini benda yang sama. Akan tapi beza dia di sini. Pelaku, fi'il ada pelaku, masdar tidak ada pelaku. Dari segi masa lepas, sedang dan akan untuk verb, untuk fi'il. Akan tetapi masdar tidak ada masa. Contoh, taraka. Taraka merupakan fi'il madi untuk huwa, dia. Dia seorang lelaki telah meninggalkan. Adapun yatruku, dia seorang lelaki sedang atau akan meninggalkan. Okey, fi'il mudhari' di sini. Kan tapi masdar tarku, meninggalkan. Tidak disebutkan siapa dan bila. Okey. Beza antara masdar dengan fi'il. Yang pertama adalah masdar adalah kata nama. Seperti yang kita jelaskan pada awal video ini, iaitu masdar adalah isim
ataupun fi'il adalah kata kerja. Bila kita kata masdar ni, kata nama, so dia boleh letak tanwin. Kalau kata kerja tidak ada tanwin. Kata nama boleh letak alif lam. Kata kerja tidak ada alif lam. Masdar boleh kita jadikan idofah. Fi'il tidak boleh dijadikan idofah. Masdar boleh didahului dengan huruf jar. Tetapi fi'il tidak boleh didahului dengan huruf jar. Okey, ini adalah beza antara masdar dengan fi'il dari segi kata nama dan kata kerja. Dan yang kedua adalah beza kedua seperti yang kita bahas di slide sebelumnya, iaitu tidak menunjukkan apa-apa detail masa dan pelaku untuk masdar kecuali jika ditambahkan masa atau pelaku. Okey, seperti kita letak contohnya kita letak perkataan fil mustaqbal, artinya akan pada masa depan. Akan tetapi fi'il dia menunjukkan masa dan pelaku. Okey, contoh Ahmad yaqra'u al-Quran. Ahmad yaqra'u al-Quran, qira'atuhu jayyidah. Ahmad sedang membaca Al-Quran. Okey, yaqra'u di sini adalah sedang. Dia adalah kata kerja. Qira'atuhu jayyidah, bacaannya bagus. Okey, di sini adalah masdar. Bacaan adalah kata nama, akan tetapi dia mengandung makna perbuatan iaitu membaca, tapi tidak memiliki masa. Okey. Dan tidak memiliki pelaku kecuali disandarkan dengan pemilik. Okey, di sini kita nampak idofah. Okey, qira'atuhu, bacaan dia. Okey. Bila nak guna masdar, bila kita nak terangkan tindakan atau kejadian, akan tapi secara general, kita tidak mahu menjelaskan bila dan siapa melakukannya. Contohnya kemahiran mendengar. Okey, mendengar di sini adalah mengandungi perbuatan kan? So, kita nak terangkan tindakan mendengar, perbuatan mendengar, tapi secara umum dan kita tak nak merujuk kepada sesiapa ataupun bila, maka dekat sini kita gunakan maharatul istima'. Kita gunakan perkataan al-istima'. Okey. Maharatul istima', maharah adalah kemahiran, al-istima' adalah mendengar. Okey, al-istima' adalah masdar bagi fi'il istama'a yastami'u. Okey, dan kita tengok di sini dia menerima alif lam sebab dia kata nama dan juga menerima baris bawah. Okey, bila lagi kita nak guna masdar? Bila sebelum perkataan yang menunjukkan tindakan atau kejadian terdapat huruf jar atau mudhaf. Okey, atau kita nak jadikan dia sebagai idofah, maka kita tukarkan dia jadi masdar. Contohnya kumtu bil muraja'ah. Kumtu bil muraja'ah. Kumtu, saya dah buat. Okey, al-muraja'ah, ulang kaji. Okey, perhatikan perkataan qama selalunya ada bi. Okey, bila bi ni adalah huruf jar, perkataan selepas dia tidak boleh perkataan verb. Okey, walaupun perkataan ulang kaji menerangkan tindakan, tetapi ia didahului oleh huruf jar, iaitu bi. Kita tak boleh kata bi uraji' ataupun bi raja'tu sebab kata kerja tidak didahului oleh huruf jar. Jadi yang betul adalah guna masdar, iaitu al-muraja'ah. Macam mana nak jadikan sesuatu verb kepada masdar? Okey, perlu kita ketahui setiap verb mempunyai masdar dan begitulah sebaliknya. Dan cara kaedah untuk menukarkan kata kerja kepada masdar ni banyak, dan saya tidak akan bahas pada video kali ini. InsyaAllah video akan datang saya akan bahas. Terima kasih kerana mendengar dan menonton. Semoga kita dapat faedah daripada sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.